Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Di mana nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat hidup. Nikmat hidup yang mana kita mengetahui, kita memahami, kita mengimani bahawa hidup kita ini dan hidup semua segala yang Allah hidupkan yang sebelum ini belum lagi disebut ada. Waktu itu Allah sendiri je mengesakan cukup, mengesakan sempurna dengan dirinya sendiri. Tak perlu jadikan kita ni. Jadi Allah tu maha cukup, maha sempurna asalnya. Jadi kita ni tak ada lagi disebut apa-apa. Jadi bila ada kita ni tadi diwujudkan kita, maujudlah kita, maka bukanlah kita ni wujud. Tetapi semata-mata nak menunjukkan bahawasanya penceritaan diri keesaannya juga. Bukan cerita tu menunjukkan makhluk tu ada, bukan. Menunjukkan cerita-ceritanya semua. Sifat-sifat yang ada pada diri-diri yang diciptakan tu. Terutama sifatnya adalah hidup. Jadi hidup tu daripada sifat yang dikeluarkan daripada dirinya sendiri. Bukanlah dua, tapi nak menceritakan dirinya. Dan dia menceritakan dirinya sendiri cukup. Dia tak perlu yang lain mengetahuinya. Dan tak perlu untuk sesiapa untuk menyembah kepada Allah. Kalau kita faham, kenal diri, kenal Allah. Jadi apa yang tujuan hari hidup kita? Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada mengabdi itu makna mengabdi itu betul-betul mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala skripkan. Bukan kita menyembah dia. Bukan. Jangan salah faham dengan tafsiran ayat tu. Ayat tu memanglah mengatakan tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, mengabdikan dia. Sebenarnya menyembah, mengabdi sebenarnya menunjukkan dialah yang mengabdi, menyembah dia, cukup diri dia sendiri. Kalau kita faham benar-benar. Jadi tak perlulah kita sembah kepada Allah, memang tak perlu pun. Sebab apa? Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, yang berdiri siapa? Yang qiyamuhu bi nafsi. Berkiam, berdiri itu siapa? Kontrak siapa? Kita boleh berdiri sendiri. Kita boleh mengucapkan. Kita boleh tak melihat. Kita boleh tak merasa hidup. Tak ada, itu semua hak Allah. Jadi ini yang nak diimani. Ini yang nak dipahami benar-benar. Kalau kita tertinggal yang ini, maka rosaklah ilmu-ilmu yang lain kita ambil. Bukan saya cakap tak boleh belajar ilmu. Kita ambil ilmu-ilmu lain. Kita ambil ilmu-ilmu lain. Semua akan membawa kita ke arah kebanggaan diri, keakuan diri. Sebab ini tak beres lagi. Maka tu Allah bagi tahu ati Allah, ati Rasul. Jadi tafsiran kita ingat taat perintah Allah, taat perintah. Kita tak faham taat perintah Allah tu macam mana? Di luar atau di dalam? Bukan tengok orang ni buat, orang ni taat pada Allah kita ikut. Bukan, taat pada Allah, ati Rasul. Itu taat perintah Allah tu yang datang tu, iaitu hidup. Hidup kita ni 100% bergantung kepada Allah. Itu dinamakan taat dulu kepada Allah. 100%. Barulah ikut taat kepada roh pesuruh dia juga. Barulah apa-apa yang Allah Ta'ala suruh tu tadi, yang mengarahkan kepada, mengesakan kepada Allah. Itu yang kita fahami. Kita lihat orang yang banyak ilmu. Tak kira ilmu apa pun. Bukan kata saya cakap ilmu agama. Ilmu apa saja pun. Kalau dia terlebih banyak, tanpa dia mengetahui kenal diri, kenal Allah, kesombongan akan masuk, riak akan masuk,
kebanggaan diri akan masuk, keakuan diri itu semua. Dia tak sedar bahawa dia akan pergi mana-mana membanggakan apa ilmu yang dia pelajari. Kalau mekanik dengan mekanik dia. Kalau saintis dia, PhD dia akan bawa diri dia ke situ. Rugi. Sebab dia nyangka itu ilmu dia. Walau saintis, walau mekanik, walaupun ilmu apa pun, itu semua daripada Allah. Maka kita harus pulangkan bahawa engkaulah lebih mustahak, ya Allah, daripada ilmu-ilmu yang ada. Ilmu-ilmu yang ada ni kita letak tepi. Belajarlah tinggi mana, letak tepi. Yang kita pakai adalah hikmah, iaitu Allahnya tadi. Terutama apatah lagi orang-orang yang sastrawan, orang-orang yang bijak bercakap politik ni, dia lebih kuat lagi kena ada buang keakuan diri. Baru percakapan dia tu akan meningkat. Warafa'na laka zikra. Ahli-ahli politik, pendengar-pendengar YouTube ni, awak kena bangga awak ahli politik. Tapi bawakan tu ke arah mengesakan Allah. Tadi cerita kat kedai minum pasal lawak-lawak ni. Lawak-lawak tu bagus, tapi Allah dah bagi ilmu lawak tu, bawakan ke arah mengesakan Allah. Bukan lawak tu bawa orang lalai kepada Allah. Tu lain hala tujuan tu. Tu maka saya cakap tadi, kalau dah diisi dengan kenal diri, kenal Allah, apa pun yang datang ilmu macam mana tinggi pun, tetap kita bawa mengesakan Allah. Jadi itu yang kita nak. Jadi hidup kita bertambah lama, bertambah berakhlak baik. Bahagia kita. Bertambah lama hidup kita, besok lagi bagus akhlak kita. Sebab lagi-lagi orang beragama ni, mengapa lagi banyak belajar agama, lagi sombong? Mengapa banyak keluar berdakwah, lagi banyak sombong? Lagi banyak berdakwah, aku dah 50 tahun, 40 tahun dakwah dah. Pergi sana, pergi sini, aku dah pengalaman dah. Aku tak mau dengar cerita orang ni. Masya Allah, la hawla wa la quwwata. A'udzubillah min zalik. Sepatutnya kau lagi banyak keluar dakwah, lagi merendahkan diri. Sebab kau berdakwah tu tengah malam, kau kiam mulai taubat. Engkau bergelumang dengan sujud kepada Allah. Bergelumang dengan rukuk dengan Allah. Sentiasa dengan Allah di setiap malam. Kiam mulai. Sepatutnya waktu siangnya menambahkan lagi kerendahan hati pada Allah, pada makhluk. Bukan kesombongan. Nampak orang seolah-olah orang ni tak nak berdakwah rendah. Habis itu. Kita menyangka dah bahawa kita ni tiap malam kita mulai mendoakan umat, kita rasa kita ni orang yang penting. Orang yang lain ni orang tak penting. Ya Allah. Itu makna masih ada keakuan diri. Sepatutnya lagi banyak kita solat tengah malam, lagi kita merendahkan diri kepada orang yang rendah. Orang tu rendah, lagi kita kena rendah lagi. Sepatutnya itu, sebab kita lagi kuat solat, lagi kuat kita kenal diri, kenal Allah, lagi kita merendah diri, lagi kita berakhlak. Kita memulai merendahkan diri kita sebelum orang lain merendahkan diri. Kita yang nak buat rendah diri, bukan kita suruh orang merendah diri pada kita. Itu kesan-kesan kalau orang tu dah kuat dakwah dia, dah kuat mana ilmu kenal diri dia, kenal Allah, bertambah akhlak dia tadi. Bukan bertambah dalam hati dia, bertambah rasa pergi mana-mana dia rasa dia nak dimuliakan, nak digini. Tak. Kita lagi beragama ni lagi kuat kena pakai pakaian kerendahan hati. Lagi kuat. Sebab Allah sentiasa memandang. Sebab Allah sentiasa merendahkan dirinya kepada makhluk dia. Allah menciptakan kita sentiasa merendahkan diri dia kepada kita. Apa tak lagi kita ni, tak ada kita ciptakan siapa pun. Nak bangga diri apa, nak sombong apa, hebat apa, semua Allah Ta'ala punya. Jadi hati-hati orang beragama ni, yang banyak beramal ni, yang banyak ilmu ni, berhati-hati, kata Syekh Abdul Qadir ni. Berhati-hati, mengundang kesombongan, mengundang kepada kebanggaan diri. Aku banyak beramal, tu mau dihilangkan dalam hati. Kalau lagi ada dalam hati kita gitu, dakwah kita tak akan masuk ke rohaniah manusia. Dengar, kamu bercakap pun depan orang ramai berpuluh ribu pun, tapi masih ada dalam hati kamu, rasa kamu lebih hebat daripada yang lain. Yang lain rendah, tak salah bercerita. Sebab tak akan masuk dalam rohaniah. Allah tak akan izinkan. Sebab perkataan tu bukan daripada aku. Perkataan aku daripada kesucian. Walau kau lontarkan hadis beribu-ribu hadis, ayat Quran beribu-ribu kamu ucapkan dalam pidato kamu, tapi tak ada rasa kerendahan hati, masih ada kesombongan sikit pun, maka tak akan masuk ayat-ayat yang kau baca tadi, hadis-hadis yang kau baca, ke rohaniah orang yang hanya sekadar mendengar halwa telinga saja. Minta maaf. Jadi kita nak biarpun sikit perkataan kita, tapi menyusuk ke dalam kolbu
hati yang suci yang nak menerima tu tadi. Ya, walaupun perkataan tu biasa saja, tapi masuk sebab kerendahan hati. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa kita ni hebat. Kita merasakan betul-betul kasih sayang yang kuat dalam hati kita. Ya, kita berakhlak, bertambah rasa kerendahan hati hingga keluar percikkan kasih sayang kita. Kenapa kita tadi duduk-duduk, datang-datang, tiba-tiba orang salam bagi duit RM100. Suruh belanja makan. Siapa yang gerakkan? Kita tak terlintas, tak terfikir pun. Tapi itu solid, asli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitulah. Hargai. Itu satu kenikmatan yang besar. Sebab Allah memuliakan kita dengan kasih sayang. Itulah kasih sayang. Banyak lagi kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Cuma kita tak pandai nak ngolahkan. Kita olahkan selalu benda yang tak dapat. Tak dapat tu kita fikirkan. Yang banyak lagi yang lain yang Allah bagi kasih sayang daripada kita, kita tak. Ya. Dia olahkan. Kehidupan kita ni, bahagiakan hidup kita selagi kita dengan Allah. Sebab Allah tak pernah tinggalkan kita. Jadi apa benda pun yang membuatkan kita runsing tu tolak tepi. Ini tak runsing lagi ya Allah. Yang runsing tu bila aku tak dengan kau ya Allah. Ini tak nikmat besar lagi ya Allah. Engkau tu tadi kalau tak ada lagi. Engkau lagi besar nikmat ya Allah. Jadi kalahkan cepat. Kalahkan tu. Olahkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi buangkan kesombongan sebelum kesombongan itu datang. Kesombongan itu datang sepantas kilat. Tanpa kita sedari kita dah berada di dalam kesombongan. Tak lagi kita orang yang banyak beramal, banyak berdakwah, banyak yang mengatakan kita ni alim, lagi cepatlah. Dari itulah diperlu ada ilmu kenal diri, kenal Allah. Jalan dia tak ada lain, buang keakuan diri. Ya, jadilah sentiasa kebingungan supaya kita terus bersandar dengan Allah. Bingung aku, macam mana aku boleh berdiri ni? Bingung aku, macam mana aku boleh bercakap ni? Bingung aku, semua Engkau ya Allah. Aku tak ada apa benda, aku bingung aku nak buat macam mana aku tak tahu ya Allah. Bingung aku ya Allah. Tambahkan lagi kebingungan aku supaya aku sandar pada Engkau ya Allah. Itu tadi. Ada kalanya ilmu tu akan membawa kita kepada kerosakan. Bukan saya tak bagi belajar ilmu. Ilmu orang alim tu bahkan bawa kepada kerosakan. Jika ada kesombongan, ada riak. Sebab tak dimasukkan dengan ilmu kenal diri, kenal Allah. Ilmu ni bagus dah, tinggi, PhD dah tinggi dah. Cakap dia macam-macam, dia tahu ni, tu, macam-macam. Tapi, tak diolahkan kepada, serahkan balik kepada Allah SWT. Segala yang dia cakap tu, dia rasa ilmu dia. Segala yang dia buat amal tu, amal hak dia. Apa yang perlu dia bayarkan. Jadi dia sentiasa di dalam keadaan ingin dibalasi. Tapi kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, dia tak mau ingin dibalasi sebab dia hanya ingin tak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, Allah akan downloadkan perkara-perkara yang suci, yang bersih, yang ikhlas, suci. Maka hidup kita akan bahagia bila suci. Hidup kita kan tak bahagia bila tak suci. Banyak harta tapi hati tak suci, tak bahagia juga. Jadi kesucian tu akan membahagiakan kita. Sebab apa? Kesucian tu tak ada keakuan diri. Itu kalimat ikhlas. La ilaha illallah qul huwallahu ahad, tu ikhlas. Supaya tak ada keakuan diri. Maka hiduplah kita dalam keadaan aman Allah. Allah akan amankan kita. Allah bagi ketenteraman kepada kita. Itu satu nikmat yang paling besar. Di dunia lagi kita rasakan cukup dengan Allah. Itu satu kemenangan yang besar. Jadi kecapilah benda ini. Iaitu rasakan betul-betul kita bahagia sangat dengan Allah. Yang lain bahagia macam mana pun tak bahagia ya Allah. Kalau kau tak ada. Dan kau lah segala-galanya. Semua tak ada dengan aku pun ya Allah. Tak dapat dengan aku. Aku seorang-seorang. Aku yang penting kau tak ada dalam diriku. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Tu tadi. Ajar diri kita gitu. Kalau tak diajar tak boleh. Macam orang kata susahlah nak jaga wuduk ni. Janganlah jaga. Kau asal kau rasa nak ambil wuduk, ambil wuduk. Batal ambil. Kau tak usah fikir kau nak jaga. Batal ambil. Kau tak usah fikir nak jaga. Kau nak jaga tak mampu. Jadi kau buat je lah. Berbuat. Bukan komplain. Susah dah. Kau cakap susah apa bila tak mula kan. Bila mula kan. Lepas masuk bilik air ambil wuduk. Lepas ambil wuduk. Asal dia tengok tempat pilih air ambil wuduk. Tapi wuduk yang sebenar-benar wuduk tu wuduk yang di dalam.
Wuduk yang di dalam tu jaga diri kita jangan ada keakuan diri. Ada keakuan diri batal wuduk. Tu jaga tu lagi bagus. Ya, jaga yang di dalam tu insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu insya-Allah. Sambung pada Ustaz Al-Rai untuk menambah. Allah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih kepada Ustaz Aziz, sidang pendengar di alam realiti dan alam maya. Salawat dan salam ke atas Nabi junjungan. Terima kasih ya Allah kerana telah memberikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kini ada pewaris-pewaris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah kepada jiwa-jiwa yang attachkan diri dia dengan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling berharga di akhir zaman ini adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana telah ditinggalkan pusaka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang selagi kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat. Yang pertama, kitab Allah. Dan yang kedua ialah itrati. Pertama Al-Quran, yang kedua ialah itrati. Inilah dia hadis yang kuat. Hadis yang kuat. Taraktu amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati pun ada juga. Ada tu dalam, tak silap saya, dalam khutbah wada', khutbah perpisahan. Dalam riwayat-riwayat yang lain yang kuat, lebih kuat, ialah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat. Al-Quran dan itrati, iaitu pewaris, orang-orang yang memiliki ketersambungan dengan Allah yang Maha Hidup dan Nabi Muhammad yang semestinya tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan juga kerana telah menjadi sebab Allah jadikan Zawiyah Tu Ayah ini sebagai taman-taman syurga. Ini adalah merupakan hadis yang sahih. Majlis-majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis ilmu merupakan taman-taman syurga. Semua orang yakin bahawa majlis ilmu ini adalah taman syurga. Tidak ada khilaf. Baik sufi ke, salafi ke, wahabi ke, syiah ke, apa juga nama-nama dia, semua setuju bahawa majlis ini ataupun majlis ilmu adalah taman syurga. Saya nak tanya sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita yakin taman syurga kan? Saya nak tanya, mana dia punya bidadari dia kalau kata ni taman syurga? Mana hidangan-hidangan daripada syurga yang sedap-sedap tu? Mana yang dikatakan buah delima, hamparan-hamparan permaidani, pokok-pokok yang indah dan hebat di dalam syurga tu? Mana dia sungai yang mengalir dalamnya, ada air madu, air syurga? Dah kata taman syurga, mana? Mana? Tapi tak pernah siapa pun petikai. Jadi dalam agama ni ada banyak titik pertemuan yang boleh kita bersembang, boleh kita selaraskan, kita satu-satukan, kita kasih sayangkan. Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita mesra-mesrakan. Kata Mak Teropong. Jadi daripada hadis itu, sebenarnya adalah merupakan dalil Islam ini sebuah agama yang suruh kita menerobos.
yang suruh kita menyelongkar, yang suruh kita telisik, yang suruh kita tanggalkan pakaian-pakaian kebanggaan diri, tanggalkan pakaian-pakaian dunia, londehkan segala pangkat-pangkat dunia yang ada, haji, datuk, tan sri, ustaz, maulana, pak syekh, tok guru, semua sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila tuan guru kita sebut, marilah sama-sama kita pulang ke alam ahada. Maknanya dia adalah satu seruan yang tally dengan Al-Quran dan Sunnah. Iaitu bila disebutkan ini adalah taman syurga. Semua orang setuju taman syurga, tapi mana syurganya? Tak nampak kan? Tapi yakin tak ini adalah taman syurga? Tak ada siapa tak yakin. Tak ada siapa yang tidak yakin. Daripada budak kecil sampai ke nenek atuk. Sampai daripada sapu sampah tepi jalan, sampai ke pangkat yang paling tinggi, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pun setuju bahawa ini majlis ataupun majlis ilmu adalah merupakan taman-taman syurga. Tapi mana tiang syurganya? Mana burung-burung dalam syurga dia? Mana hidangan-hidangan yang dalam syurganya? Mana bidadari-bidadarinya? Mana Ainul Martiyahnya? Jadi maknanya untuk sampai ke sana, disuruh Allah kepada kita tanggalkan pakaian dunia ni, buang dunia ni, tembus melihat sebenarnya ini taman syurga. Jadi begitu juga. Mata kita solat, tanggalkan kedirian, tak ada jasad, tak ada apa. Akhirnya yang tinggal ialah kudrat dia. Kudrat dia yang menyebabkan kita solat. Kudrat tu apa? Kudrat tu sifat. Jadi itu yang ulama-ulama kata hanya sifat sampai kepada zat. Sebab tu dalam kita akidah ada bincang. Di awal-awal perbincangan pasal akidah ataupun tauhid Ahlussunnah wal Jamaah membicarakan tentang puji-pujian. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab akidah, dia ada perbahasan puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis kepada hadis. Yang paling tinggi, yang paling tinggi puji qadim kepada qadim. Sudah, apa pula dalil dia? Kalau tuan-tuan bertanya tentang dalil lah tuan-tuan, sebenarnya ada dalil, kita je tak tahu. Selalu kita baca ayat tu, Allahumma salli alaihi wasallam. Ayat tu apa? Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta illa asnaita 'ala nafsik. Apa ayat tu? Macam itulah. Ada apa maksud ayat tu? Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika anta ke illa sanaita 'ala nafsik ke? Macam mana Ustaz ayat tu? Lebih kurang macam itulah. Maksud dia, mafhum ayat ni je dia. Sepuji-puji macam mana pun tidak akan bersamaan dengan puji-puji Tuhan ke atas dirinya. Jadi kita ber apa? Tasbih tu kita sebut macam tu. Subhanakala uhsi sanaan alaika anta illa. Macam mana tu ayat tu? Maha suci Tuhan, Maha suci Allah, yang segala pujian tidak akan menyamai ketinggian taraf puji-pujian daripada dirimu kepada dirimu. Allahumma salli ala. Maka oleh kerana itulah para ulama muhaqqiqin, para ulama yang tahqiq suruh menanggalkan diri semasa solat tu. Bila diangkat takbiratul ihram itu,
dinamakan tabdil. Tabdil ni convert, dalam bahasa Inggeris dia convert. Tukar, tanggalkan diri, kedirian, kesombongan, keakuan. Diri engkau tu bila dah tak ada, macam mana sombong nak menempik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tak ada tempat nak duduk. Sombong tu dia perlukan platform, perlukan benda nak duduk. Tapi bekas tu dah tak ada. Tak ada. Bekas tu dah tak ada. Bekas tu sedia tak ada. Macam mana sombong nak duduk? Inilah dia yang selalu disebutkan sebagai alam ahada tu. Dalil alam ahada ni apa? Tu ayat pertama surah Al-Insan tu. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kenapa nak kena ke situ? Tadi ingat tak tadi? Ini adalah majlis ilmu. Ini majlis ilmu adalah taman-taman syurga. Semua orang yakin kan? Itulah dia dalil bahawa doktrin menanggalkan ataupun menerobos ataupun mengangkat paradigma kita ke alam yang lebih tinggi itu merupakan sunnah. Yang semua telah pun setuju tapi kita tak perasan. Jadi kalau kita nak cari tempat-tempat untuk kita bersatu padu, berkasih sayang, banyak sebenarnya dalil-dalil dia. Salah satu dalil dia tadilah, ini adalah taman syurga. Syurga di mana? Tapi semua orang boleh yakin ini taman syurga. Bila ada majlis ilmu ini taman syurga, tak ada siapa pun gaduh, tak ada siapa pun khilaf, tak ada siapa pun nak bantah-membantah, tak ada siapa pun nak rod-i'tirad. Boleh pula kita bersatu. Inilah dia dalilnya yang besar. Bila kita sebut diri engkau tu tak ada. Kenapa nak dikatakan sesat? Sebagaimana dalam, tak maaf ya, bukan tak setuju, dalam khutbah yang lalu kita akur je. Kita orang bila kata kita sesat. Kalau Ustaz Aziz kata, kalau orang kata kita sesat, tak apalah, sekurang-kurangnya dia masih kata kita manusia. Ustaz kalau dia kata kita lembu ke kambing, masih makhluk juga. Jangan sempat disebut, tak boleh disebut makhluk. So kita cari jalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita boleh bersatu padu, boleh berkasih sayang. Kerana dunia ini sebenarnya tak ada pun. Allahumma salli ala sayyidina. Cukuplah dulu. Mudah-mudahan apa yang paling penting di sebalik majlis-majlis ilmu adalah rasa. Yang paling penting di sebalik majlis adalah rasa. Itulah yang disebut sebagai lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau kita ini, pemikiran kita itu pemikiran zahiri, kita bawa Al-Quran letak atas gunung, kita kata tak pecah pun gunung. Asal tak buat gitu, tak pecah pun gunung. Tu tak faham. Khasyah tu yang memecahkan gunung. Khasyah di sebalik Al-Quran itu yang memecahkan gunung. Kalau engkau bawa Quran letak atas gunung, asal kau tak pecah pun. Quran kata kalau letak Quran atas gunung, pecah-pecah. Kerana jabal ni takutkan kepada Allah, tak pecah pun. Asal korang, asal kita tak buat lagu tu? Sebab kita faham sebenarnya memecahkan gunung ganang itu adalah khasyah di sebalik ayat-ayat Al-Quran itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sajalah, cukuplah dulu. Memanjangkan lagi majlis tak baik. Jadi saya serah kepada juru bicara kita yang seterusnya, juru bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan Haji Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa wa bil fuqara ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya, inayahnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya, dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bacaan yang tadi yang saya sebutkan tadi, al-mukasyafa ghaibil fuqara. Kita ni fakir tak ada apa. Itulah hala tuju sebenarnya. Fakir ni tak ada apa, fakir ni tak ada apa, fakir tak ada apa, langsung tak ada apa.
Jadi apa yang datang daripada lintasan Allah Subhanahu Wa Taala tu datang daripada kesucian tadi tu, yang sebelum ni Ustaz perkatakan dalam talk yang lepas. Itulah yang dikatakan. Kita apa yang dicakap daripada kalam yang dikatakan daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita cuba ambil ayat yang kita hargai tadi tu dan kita cuba amalkan. Bukan cubalah, kita terus amalkan. Jadi itulah yang dapat, yang dikatakan perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Menghala tujukan tak lain, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. La tu pakaian kita la tak tiada. Jangan ada-adakan diri kita. Jadi itu semua kudrat Allah, semua gerak Allah, semua segala-gala apa pentadbiran, semua pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita yang boleh mengatur. Wa ufawwidu amri ilallah. Itulah yang disarankan supaya kita sentiasa bangun tidur kita nyatakan apa, bangun tidur kita nak apa, kita nak rasa aku nak hantar anak pergi sekolah lah, aku nak pergi kerja lah, aku nak ni pergi kebun lah. Tapi kita tukarkan kepada pentadbiran yang kita nak cakap baru bangun kita tidur tadi nak pergi bilik air ke apa. Wa fawwidu amri ilallah, ya Allah. Ayat saya lah, ayat yang boleh saya faham sendirilah, saya yang faham sendirilah. Ya Allah, macam mana hari ni ya Allah aku nak mentauhidkan Allah SWT. Aku nak mengagungkan Allah SWT. Aku nak menafikan keakuan diri aku. Macam mana hari ni ya Allah, tolong aku ya Allah. Tu yang saya inilah saya amaliahkan dalam keluarga saya. Saya pun ajar keluarga saya supaya itu yang kita tanya dulu dengan Allah Taala. Bukan kita tanya imbalan apa yang kau nak bagi hari ni. Aku tak ada. Saya tak sampai tahap tu. Tak sampai tahap tu. Sebab kita malu dengan Allah SWT. Sebab kesihatan sekarang yang hidup ni pun Allah Ta'ala bagi banyak nikmat. Contoh saya bagi satu yang paling senang tuan-tuan dan puan-puan nak dengar. Yang paling simple. Nampak simple tapi kesan dia amat mendalam. Apa dia? Kita buang air besar je. Cukup satu je saya cakap. Sebab saya jaga bapak saya dulu dekat apa hospital. Nak buang air besar pun tak boleh. Sebab tak boleh bangun. Bapak saya tak boleh bangun dulu. Tapi betapa besarnya Allah Ta'ala bagi nikmat hidup dan nikmat yang boleh buang air besar. Satu je saya bagi tahu. Kan? Buang air besar je. Dapat, lepas tu lega perut kita. Ya Allah. Kalau dekat hospital tu, ya Allah. Pelajaran yang saya dapat kat hospital dulu. Pelajaran Allah Ta'ala bagi. Boleh buang air besar, boleh buang air kecil. Nikmat ni, ya Allah. Itulah kita rasai nikmat. Banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala bagi hantarkan Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW, menyatakan bahawa menghala tujukan yang Rasulullah ajar, menghala tujukan kepada mengesakan Allah SWT. Nafikan diri engkau. Jangan ada keakuan diri. Semua nyatakan keesaan Allah. Itulah nikmat senikmat-nikmatnya. Dan inilah kabar gembira yang Rasulullah SAW yang beritahu, mubasyiran wa nazira. Kau buat ni, kau dapat kabar gembira tu. Apa dia gembira? Dapat Allah SWT. Pentadbiran semua kita diuruskan oleh Allah SWT. Cantiknya. Kan, macam Ustaz cakap tadi, bingung dan bingung. Tak tahu apa dah. Kan? Bukan tak tahu apa tak ni, tapi bingung supaya Allah Ta'ala meletakkan kita ni sentiasa bersandarkan kepada Allah. Bukan bersandarkan kepada yang lain. Kita baca surah Al-Kahfi, bersandarkan kepada surah Al-Kahfi. Bukan. Sandaran kepada dia dulu. Baru kita boleh, contohnya apa, tak kisahlah itu surah Al-Kahfi ke, amalan apa ke, amalan solat ke apa ke, bersandarkan kepada dia dulu. Maknanya, tetap hala tuju. Tadi tu, menafikan keakuan diri kita. InsyaAllah jadilah pendengar yang baik. InsyaAllah dia akan dapat sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala akan bagi kefahaman demi kefahaman, olahan demi olahan. InsyaAllah macam yang berkatakan, kita ni ada jurulatih. Jadi jurulatih tu dah ajar kita, jadi kita latihlah. Gembirakan hati kita dengan Allah. Dapatkan yang dikatakan yang tu yang betul-betul, yang sebenar-benarnya. Tetap hala tuju, nafikan keakuan diri kita yang adanya Allah. Itulah, latihlah. Bukannya kita dengar, tapi hari ni kita tak, hari ni buat, hari ni tak. Kita insya-Allah kita hari-hari insya-Allah kita mudah-mudahan Allah Taala bagi kita istiqamah yang seperti bagaimana Sayyidina Abu Bakar istiqamah dalaman tu berhari-hari. Tiap-tiap kali, tiap masa, tiap saat. Berperang pun dalam keadaan tenang, kiri kanan. Pegang pedang tu Sayyidina Umar bagi tahu kan, berperang dalam keadaan tenang. Tenang sebab dia itulah dah tak ada dah keakuan diri dia. Yang ada hanya Allah. Dia sentiasa bersyahadah. Kan? Dalaman tu, main dalam tu, insya-Allah. Jadi cukup setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, Ustaz Auza'i, Syekh Ratib, semua itu daripada Khatib Rabbani. Semua itu daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbih. Jadi untuk kita sama-sama mensucikan, mengesakan Allah seikhlas-ikhlasnya, membesarkan Allah dengan sebenar-benar. Bukan membesarkan Allah kita rasa kita yang membesarkan Allah. Membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, maknanya kita mengetahui yang membesarkan, mengagungkan yang layak hanya Allah, yang membesarkan, mengagungkan dirinya. Itu yang dimaksudkan. Takbiru takbir. Takbirlah dengan sebenar-benar takbir. Maknanya Allah bagi tahu ada masih lagi ada orang yang bertakbir, dia rasa dia membesarkan Allah. Itu maksud Allah. Jadi itu Allah Taala kata takbir dengan sebenar-benar takbir, besar, membesarkan aku. Jadi itu jangan merasakan engkau yang mengucapkan takbir, besar, membesarkan. Sebenarnya aku dah yang membesarkan diriku cukup. Engkau hanya apa yang telah aku suruh. Jadi jangan merasakan kita yang membesarkan. Kata Ustaz tadi, puji yang sebenar-benar puji itu adalah qadim ala qadim. Bukan wala hadis ke apa, tak ada. Puji ala qadim itu yang asal kepada diri dia asal. Itu yang puji yang sebenar. Yang lain-lainnya semuanya sebenarnya menyatakan lagi. Bukan tak boleh, menyatakan lagi dia membesarkan diri, dia menyatakan lagi. Dan memang dia nyata jelas, dia membesarkan diri cukup sempurna. Tetapi kita nampak lagi untuk nak nyatakan lagi supaya kita tidak lalai. Maka dijadikan bermacam-macam jenis nak menunjukkan, menyatakan diri dia lah. Sekalian alam ni kan menyatakan diri dia. Bukan diri dia banyak, tapi menyatakan diri ni yang esa, yang satu. Jadi alhamdulillah kita ni kalau tak dibagi faham oleh Allah, hidayah Allah, kita tak faham ni. Tapi alhamdulillah Allah yang bagi fahamlah kita kan. Alhamdulillah. Duduk kat keesaan lah, tak ada kita. Itulah dia. Itu yang sebenarnya faham. Tak maulah lagi rasa ada diri lagi. Bencilah rasa keakuan diri. Dan tak maulah lagi yang dia lihat benda tu lagi. Dia nampaklah pencipta sesuatu, segala sesuatu dia nampak. Sekalian alam ni ada pencipta dia. Jadi dia nampak pencipta dia. Dia tak nampak yang banyak yang diciptakan dia tak nampak. Dia nampak pencipta dia. Kalau baju dia tak nampak baju, dia nampak tadi benih itu daripada mana pokok kapas tu, daripada mana benih tu. Gitu dah, dia tak nampak baju dah. Kalau kita nampak baju lagi, masih lagi. Jadi apa saja pun lah cakap tadi. Jadi kita nak bagi faham. Nak bagi faham tu tadi minta lah fahamna Sulaiman. Banyak-banyak baca tu. Nanti kita minta Allah bagi macam mana Allah bagi faham kepada Nabi-Nabi. Rasulullah, Nabi dah semua. Begitu nanti kita harapkan. Kalau tak dibagikan faham seperti faham para Nabi, kita tak faham. Tafsir, baca ayat Quran, balik-balik pusing-pusing itu tak faham-faham. Nak guna tang mana. Beli kayu, banyak-banyak kayu, tak tahu tak buat rumah pun, berpuluh tahun longgok kat tepi tu. Kita tak tahu kayu tu nak buat apa. Simpan kayu macam ayat Quran. Letak tepi, baca hari-hari, letak tepi. Lepas tu bangga, banyak ni kayu api aku baca Quran ni. Ibarat itu. Lepas tu tujuannya bukan buat kayu api, bukan longgok. Buat rumah lah untuk mengingati Allah, mengesakan Allah. Jadi ibarat gitulah. Kalau tak dia bagi faham, kita tak akan faham. Saya pun gitu juga. Jadi sama-sama lah kita ya. Tadi saya duduk kedai kopi, lama tak duduk kedai kopi tu. Biasa seminggu lepas ini singgah juga satu hari ni, tadi tergerak dan nak balik dah ni. Singgahlah kerja. Dia cerita pula tentang padi pula. Jadi padi ni dia punya apa gini. Kalau banyak air, terlebih air, hujan lebih pun tak jadi. Kadang-kadang lebih panas pula, kosong isi dia dalam. Makan ulat dalam tu. Ambil terapung dia padi tu. Tengok tak ada isi. Risiko dia macam-macam lah. Hujan lebih, tak boleh hujan. Jadi kita nak kena jaga tu saya cakap juga dalam hati saya. Yalah sebenarnya ini semua bukan kita yang jaga. Yang kita buat aja, jangan pening kepala. Kalau kita memikirkan tu, lama-lama kita tak tanam. Sebab yang nak menumbuhkan tu Allah. Jadikan baka tu tadi. Sebab semuanya tu. Dia kata, saya cakapkan dia, baka apa sekarang ni yang paling baik? Saya tanya dia dengan tu. Orang yang buat padi ni lah, yang 20 tahun, 30 tahun. Dia kata. Kalau dulu petanam padi, dia kata pakai yang cocok apa? Dia ada apa ni? Dia ada semai apa?
dah disemai. Aku kameng ah, dia cacok pacak satu-satu letih lah. Satu relung 500 upah dia kata. Dulu dia kata lah, dia borak. Sekarang tak payah-payah lah. Tabur je. Tabur dia kata sekarang. Tabur pun ada risiko, pacak pun semua. Tapi semua kaedah tu Allah yang bagi kita, jangan risau. Buat je lah mana kaedah yang Allah bagi. Nanti yang nak tumbuhkan apa semua Allah. Kita janganlah fikir musim hujan lah tu. Kita takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Lama kita tak tanam dah. Kita buat projek lain pula dah. Kan? Saya tanya lagi apa ni, baka yang paling baik baka apa dia kata. Baka sekarang ni baka yang paling elok-elok baka kebal dia kata. Baka apa? Kebal. Kebal tu apa? Dia tahan lasak lah. Hujan ke panas dia tetap hidup. Baka kebal. Lagi apa? N9 lah, M tu lah, N tu semua tak tahan. Hujan sikit dia cepat merajuk lah gitu lah. Dia kata. Jadi baka kebal ni mahal sikit lah dia kata harga. Itu pula. Ada pula benih baka kebal. Jadi kita nak tahu kaedah-kaedah terkini yang Allah Ta'ala bagi kita kaedah. Tak semestinya kaedah dulu, mesti nak dulu, tidak. Yang terkini yang kita nak. Macam mana kaedah dia? Sebab yang nak numbuhkan Allah. Yang nak bagi kaedah tentulah Allah. Kita nak bagi kaedah yang dulu, itu untuk orang dulu-dulu punya cara. Jadi cara sekarang ni dia macam-macam. Dan tanah ni tak sama. Tanah di Perlis, subur dia begini. Tanah di Kedah lain. Di Perlis ni masalah dia mudah dihinggapi kuman. Dia punya apalah, benda-benda perosak ni bagi dia orang lah di sini. Di Kedah tak banyak dia perosak. Tu saya pun tak faham macam mana Allah Ta'ala jadikan tanah ni ada bersifat manja, ada bersifat yang lasak kan, ada bersifat lebih kepada untuk pembangunan perumahan, ada lebih kepada tanaman, peternakan tanah ni sesuai. Jadi kita ni tak tahu. Lebih baik kita serahkan kepada Allah dan buat tanya terus fatwa kita kepada Allah. Tanah ni sesuai untuk apa ya Allah? Di kawasan ni. Untuk buat pertahanan, untuk buat apa. Semua ni tanah ni Allah akan izinkan bagi tahu. Aku untuk apa. InsyaAllah. Berhubunglah langsung kita kepada Allah. Bila kita dah mengenal diri kena Allah, kita takut nak berhubung dengan makhluk dulu. Siapa pun yang diciptakan Allah adalah makhluk. Melainkan yang Allah tu pencipta yang harus kita langsungkan. Jadi semua kita adalah benih yang paling baik. Semua benih kita benih daripada Allah, benih Muhammad kita ni. Jangan ada rasa lagi kita ni orang awam, orang jangan. Bila belajar kenal diri, kenal Allah ni kita ni benih baik dah, semua benih baik semua. Yang paling baik adalah benih akhlak dia bertambah lagi baik. Akhlak dia bertambah rendahkan diri kepada Allah, bertambah lagi sehari ke sehari rendah diri kepada itu benih yang memang asli, itulah dia. Tapi kalau kita rosakkan dengan sombong, dengan keakuan diri, kita sendiri yang rosakkan benih yang Allah jadikan kita benih yang baik, kita yang rosak sendiri. Jadi Allah dah angkat kita dengan benih yang kita ni sendiri masing-masing. Jadi diri masing-masing. Kita adalah terpilih benih yang daripada Allah, benih Muhammad ada pada dalam diri kita, sirullah. Jangan kita pelekehkan diri kita sendiri ya. Diri kita ni dah dimuliakan oleh Allah. Allah sayang kita. Jadi macam mana cara dia? Tinggikan akhlak kita dengan Allah dengan tidak ada rasa keakuan diri dan bertambah kita rasa kerendahan hati kita kepada orang yang paling rendah. Orang tu rendah ilmu dia, kita lagi rendah. Orang tu dia miskin, kita lagi miskin, rendahkan diri kita, rendahkan. Jangan ada angkat diri kita lebih kaya pada orang lain. Kita lebih alim daripada orang lain. Jangan dia rasa dalam hati kita gitu sikit pun. Itulah kepahitan, pahit namanya ya. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan wa minkum dalam menyampaikan ada kedirian, keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi.